Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zuhaini binti Ramli dan juga rakan-rakan yang lain. Kami daripada kumpulan 9 akan membentangkan tentang analisis kesilapan pertuturan. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu, bermula daripada sebelah kiri, iaitu Muhammad Ikmal bin Muhammad Sabri, memegang kad matrik D202020969272. Kemudian Muhammad Nur Al-Hadi bin Aziz memegang kad matrik D202020969270. Kemudian Fatin Nur Hidayah binti Mak Husin memegang kad matrik D2020097484. Kemudian Ainah Gimir memegang kad matrik D202020969271. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ikmal bin Muhammad Sabri memegang kad matrik D202020969272. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesilapan pertuturan ataupun silap lidah. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video ini terlebih dahulu. Sukan malam ini kami di unit sukan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil, Hari Deepawali kepada seluruh peminat sukan tanah air beragama Hindu. Saya teruskan bersama kita. Assalamualaikum dan salam hormat. Baiklah, daripada video tersebut kita dapat menyaksikan kesilapan pertuturan oleh pembaca berita. Dari segi unit perancangan adalah frasa, manakala jenis kesilapan adalah pertukaran. Sebenarnya, pembaca berita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali, tetapi tertukar apabila menukar frasa kepada selamat menyambut Hari Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri merupakan sambutan oleh kaum Melayu, manakala Hari Deepawali adalah kaum India. Bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia adalah Hari Deepawali dan Hari Raya Aidilfitri tersimpan dalam minda manusia sebagai jenis perayaan. Oleh itu, ketika pembaca berita ingin mengucapkan Hari Deepawali, pembaca berita tersebut tertukar dengan hari perayaan, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Jenis perayaan ini disimpan dalam aspek leksikal mental. Baiklah, kita akan menyaksikan video kesilapan pertuturan yang seterusnya. Musim perayaan, pihak hospital memerlukan bekalan darah yang banyak. Semua bekalan ini diperlukan bagi menyelamatkan mangsa kemalangan. Kita pun tahu banyak kemalangan berlaku setiap kali perayaan kerana peningkatan mendadak jumlah kenderaan di atas jalan. Jadi, beberapa persetubuhan... Baiklah, daripada video tersebut, kita dapat menyaksikan penutur melakukan kesilapan pertuturan. Perkataan yang ingin disebut adalah pertubuhan, tetapi pembaca tersebut melakukan kesilapan pertuturan dengan menyebut persetubuhan. Jenis kesilapan adalah tambahan, manakala unit perancangan adalah morfem. Ini kerana perkataan tubuh menerima imbuhan apitan per-an, maka terjadilah pertubuhan. Tetapi penutur melakukan kesilapan lidah apabila menambah imbuhan se dalam ayat pertubuhan, maka terjadilah persetubuhan. Pertubuhan membawa maksud badan ataupun organisasi yang ditubuhkan untuk menjalankan sesuatu, manakala persetubuhan adalah hubungan suami dan isteri. Ini bermakna kesilapan pertuturan ini membawa perbezaan dari landasan sebenar. Bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia pula, pertubuhan dan persetubuhan adalah perkataan ataupun ejaan yang hampir sama. Oleh itu, perkataan ini disimpan dari aspek kemiripan bunyi di dalam minda manusia. Buktinya, apabila pembaca berita tersebut mahu menyebut pertubuhan tetapi silap pertuturan menyebut bunyi yang hampir sama, iaitu persetubuhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Al-Hadi bin Aziz, pemegang nombor matrik D202020969270. Baiklah, hari ini saya ingin membentangkan tentang kesilapan pertuturan ataupun kesilapan lidah. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat satu tontonan video. Penjenayah. Berdasarkan video tersebut, individu ini ingin menyebut perkataan penjenayah
tetapi dia tersebut perma jenayah. Unit perancangan bagi ini adalah alomorf. Alomorf merupakan suatu bentuk kelainan bagi suatu dasar morfem. Bentuk kelainan ini berlaku disebabkan suatu kata dasar yang menerima awalan imbuhan. Perkataan penjenayah ini merupakan perkataan yang menerima awalan imbuhan pen. Individu tersebut telah menukar awalan imbuhan pen kepada perma dan secara tidak langsung ia tidak membawa sebarang makna. Bagi jenis kesilapan adalah tambahan imbuhan. Mengikut video tersebut, individu ini telah menukar awalan imbuhan pen kepada perma. Imbuhan perma ini tidak ada dalam senarai alomorf. Disebabkan itu, imbuhan perma ini apabila digunakan pada suatu kata dasar akan tidak memberi sebarang maksud. Oleh itu, jenayah, awalan penjenayah akan memberi suatu maksud manakala perma jenayah tidak memberi sebarang maksud. Seterusnya, bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia. Penjenayah merupakan kata dasar jenayah yang menerima awalan pen. Perkataan penjenayah ini tersimpan dalam minda manusia sebagai sesuatu yang keburukan dan kelakuan yang buruk. Oleh disebabkan itu, sesuatu perkataan yang ingin menggunakan imbuhan sama ada awalan ataupun akhiran mestilah digunakan dengan betul. Jika tidak, ia tidak akan memberi sebarang maksud. Baiklah, marilah kita lihat video seterusnya. Kamu sebagai apa? Surikiti. Sebagai apa? Surikiti. Berdasarkan video tersebut, individu ini ingin menyebut perkataan security, tetapi dia tersebut surikiti. Unit perancangan bagi ini adalah malapropism. Malapropism adalah penggunaan kata yang tidak betul sebagai pengganti perkataan yang hampir serupa. Sebutan perkataan surikiti ini hampir sama dengan bunyian asalnya, iaitu security. Tetapi perbezaan dari ejaan dan maksud adalah berbeza. Hal ini terjadi kemungkinan individu tersebut sukar menyebut perkataan tersebut kerana dalam bahasa Inggeris. Bagi jenis kesilapan pula adalah pergantian. Individu tersebut telah menukar 5 huruf asal, iaitu 4 di hadapan U, R, I dan K, manakala 1 di belakang, iaitu huruf I. Pada pertengahan perkataan, individu tersebut telah menukar huruf vokal kepada huruf vokal, iaitu huruf I kepada huruf U. Manakala pada hujung perkataan, individu tersebut telah menukarkan perkataan konsonan kepada huruf vokal, iaitu huruf Y kepada huruf I. Bagi bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia, perkataan security ini tersimpan dalam minda manusia sebagai jenis suatu pekerjaan. Oleh itu, berkemungkinan individu tersebut lidahnya berbelit dan sukar untuk menyebut perkataan security ini. Jelaslah bahawa perkataan yang disebut oleh individu ini berlainan daripada maksud yang sebenar. Salam sejahtera. Nama saya Aina Gemir. Saya pemegang kad metrik yang bernomor di 20202096271. Sebelum saya menerangkan secara lanjut tentang kesilapan pertuturan atau silap lidah, jom kita saksikan video ini terlebih dahulu. In the beginning, Melalui video sebentar tadi, kita dapat menyaksikan kesilapan pertuturan atau silap lidah yang telah dilakukan oleh seorang individu itu semasa berucap. Hal ini dikatakan demikian karena individu itu melakukan kesilapan dari segi suku kata, yaitu perkataan in the beginning sepatutnya diucapkan in the beginning. Hal ini boleh juga dikategorikan sebagai kesilapan metathesis karena kesilapan ini mempunyai pertukaran bunyi yang terlalu jauh beza dan tidak bersambung daripada bunyi asal yang sepatutnya. Unit perancangan bagi kesilapan ini adalah morfem. Hal ini dikatakan demikian karena kesilapan yang berlaku dalam satu perkataan sahaja. Bukti penyimpanan bagi kesilapan ini adalah tergolong dalam leksikon minda manusia. Kesilapan ini boleh dikategorikan
sebagai ingat-ingat lupa karena perkataan beginning dan beninging mempunyai keseluruhan suku kata yang sama dan mempunyai perkataan awal yang sama. Pak, membayar, membarai. Membayar. Dan galak-galak kamu. Membayar. Membarai. Melalui video yang kedua, kita dapat menyaksikan individu itu mempunyai kesilapan pertuturan atau silap lidah dengan mengucapkan perkataan membarai yang sepatutnya adalah membayar. Unit perancangan bagi kesilapan ini adalah morfem. Hal ini dikatakan demikian karena perkataan membayar merupakan morfem karena mempunyai kata dasar bayar dan mempunyai kata imbuhan awalan mem. Individu itu telah melakukan kesilapan dengan menyebut membayar kepada membarai. Perkataan membarai tidak mempunyai maksud apa-apa dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Jenis kesilapan yang telah dilakukan oleh individu dalam video ini adalah jenis kesilapan suku kata. Jenis kesilapan suku kata merupakan jenis kesilapan yang merujuk kepada penggantian kata yang tidak betul. Individu ini telah ralat dalam menyebut perkataan membarai yang sepatutnya disebut sebagai membayar. Hal kata atau lebih tepat lagi dengan morfem dalam kesilapan lidah dalam video ini menjelaskan kepada kita bahwa kesilapan tersebut tergolong dalam leksikon mental atau otak terhadap kata-kata yang seakan-akan sama bunyi disimpan berdekatan. Individu seperti ini juga boleh dikategorikan sebagai ingat-ingat lupa karena tekaan katanya tidak jauh beda daripada kata targetnya. Saya berkata sedemikian karena perkataan membayar dan membarai mempunyai bunyi awalan yang sama dengan kata targetnya. Kesilapan yang berlaku ini menunjukkan bahwa kata-kata yang hampir sama bunyinya disimpan berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatin Nur Hidayah binti Mat Husin bernama metrik di 20202097484. Saya akan menerangkan kesilapan pertuturan atau juga dikenali sebagai silap lidah. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video tersebut terlebih dahulu. Di Johannesburg, wartawan Lukman Hamidi melaporkan lawatan Datuk Sri Muhammad Najib itu dijangka membuka ruang lebih luas kepada pelabur. Berdasarkan video tersebut, jelas dapat kita lihat bahawa terdapat kesilapan pertuturan yang dilakukan oleh pembaca berita, iaitu dari unit perancangan frasa dan jenis kesilapan pertukaran perkataan. Muhammad Najib dan Anwar merupakan frasa nama. Hal ini dikatakan demikian kerana Muhammad Najib dan Anwar merupakan nama bagi seseorang. Nama yang ingin disebut oleh pembaca berita adalah Datuk Seri Muhammad Najib tetapi tertukar menjadi Datuk Seri Anwar kerana kemungkinan kedua-dua pernah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Hal ini kemungkinan juga berlaku disebabkan oleh pembaca berita berasa gugap ketika ingin menyampaikan berita sehingga tertukar nama tersebut. Bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia. Datuk Seri Muhammad Najib dan Datuk Seri Anwar merupakan nama yang tersimpan dalam minda manusia sebagai pemegang jawatan Perdana Menteri. Hal ini telah menyebabkan ketika pembaca berita ingin menyebut Datuk Seri Muhammad Najib tertukar menjadi Datuk Seri Anwar. Oleh itu, jelas dapat kita lihat bahawa nama Perdana Menteri tersebut telah tersimpan dalam leksikon mental. Baiklah, kita akan menyaksikan video kesilapan pertuturan yang seterusnya. Tenteramkan penjaga Gunung Kinabalu. Ia turut disertai 10 ahli penasihat dari Kampung Bundu Tuhan dan Kampung Kiau. Seekor kerbau dikorbankan untuk upacara berkenaan yang berlangsung selama 30 minit pada sekitar jam 8 pagi. Berdasarkan video tersebut, jelas dapat kita lihat bahawa terdapat kesilapan pertuturan, iaitu unit perancangan morfem dan jenis kesilapan adalah pertukaran perkataan.
Perkataan ekor dan orang terdiri dari satu morfem, manakala perkataan seekor dan seorang terdiri dari dua morfem, iaitu kata dasarnya adalah orang dan ekor serta menggunakan imbuhan awalan se. Oleh itu, jelaslah bahawa dalam bahasa Melayu, baik kata dasarnya orang dan ekor maupun imbuhan se merupakan morfem. Perkataan sebenar yang ingin disebut oleh pembaca berita adalah seekor kerbau tetapi tertukar menjadi seorang kerbau. Perkataan tersebut juga telah bertukar dari segi morfem iaitu seekor kepada seorang. Oleh itu jelas dapat kita lihat bahawa seekor hanya digunakan untuk binatang dan seorang digunakan untuk manusia. Bukti penyimpanan perkataan dalam minda manusia. Seekor digunakan untuk binatang manakala seorang digunakan untuk manusia. Hal ini terjadi kerana seorang dan seekor tersimpan dalam minda manusia sebagai kata benda. Kekeliruan dalam meretrieve kata yang menyebabkan berlakunya pertukaran perkataan yang disebut sebagai silap lidah ketika ingin diujarkan.